Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pensyarah Encik Izzuddin dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Iqbal bin Ismaizad, bernombor matriks 17 DKA 20F1013. Nama saya Muhammad Daniel Adha bin Muhammad Nur Faizal, bernombor matrik 17 DKA 20F1029. Nama yang diberi Muhammad Zuhdi bin Kamaludin. Nombor matrik saya 17 DKA 20F1009. Saya Mahmud Irfan bin Musyakir, bernombor matrik 17 DKA 20F1033. Okey, nama saya pula Azhar Guzairi bin Abdul Halim. Nombor matrik saya 17 DKA 20F1053. Kami akan membentangkan mengenai penghayatan etika dan peradaban alam Melayu sebelum kolonialisme. Kolonialisme adalah istilah terhadap sistem yang merujuk kepada pengembangan kuasa sesebuah negara ke atas wilayah, manusia serta masyarakat di luar batas negaranya, atau dengan kata lebih mudah iaitu penjajahan. Sebelum berlakunya zaman kolonial, alam Melayu bermula melalui Kesultanan Melayu Melaka. Menurut sejarah Melayu yang dikarang oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1565, Angkatan Parameswara berpindah ke Sening Ujong, nama lama bagi Sungai Ujong. Setelah berada di sana, beliau melantik sebuah menteri untuk mewakili dirinya dan kemudian beliau tiba di muara Sungai Bertam, nama lama bagi Sungai Melaka. Ketika itu, orang-orang Seletar mendiami kawasan itu dan mereka meminta Parameswara menjadi raja. Parameswara merasakan kedudukan tempat itu amat baik untuk didirikan kerajaan. Tempat itu berhampiran dengan laut yang menjadi laluan kapal dagang. Bekalan air bersih juga mudah diperoleh. Selain itu, bentuk muka bumi yang berbukit bukau boleh menjadi petunjuk kepada pelayar dan memudahkan urusan mengawal Selat Melaka. Pokok bakau dan api-api boleh dijadikan benteng semula jadi, serta angin monsun pula tidak mengganggu kegiatan perdagangan kerana muara sungainya terlindung daripada tiupan angin tersebut. Semasa Parameswara sedang berehat di bawah pokok Melaka, Suara telah melihat peristiwa seekor anjing pemburuannya ditendang oleh seekor pelanduk. Peristiwa ini dianggap luar biasa kerana seekor pelanduk kecil dapat mengalahkan seekor anjing. Oleh itu, Parameswara memilih untuk mendirikan sesebuah kerajaan. Parameswara menamakan tempat itu Melaka bersempena dengan nama pohon beliau berteduh. Parameswara memeluk Islam pada tahun 1409 dan telah menggelar diri baginda sebagai Raja Iskandar Shah. Baginda telah berkahwin dengan seorang puteri Pasai dari Indonesia. Pada tahun 1409 juga Laksamana Cheng Ho telah singgah di Melaka dalam rangka lawatan beliau untuk meneroka dunia. Pada 1411, Parameswara telah membuat pelayaran melawat negara China dengan rombongan pengiring sebanyak 540 orang untuk pertemuan dengan Maharaja Ming. Maharaja Yongle juga mengiktiraf Parameswara sebagai Raja Melaka. Pemerintahannya itu berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah pelabuhan yang terpenting di Kepulauan Melayu pada abad ke-15 dan ke-16. Melaka merupakan tempat perdagangan rempah dengan berfungsi sebagai pintu kepada negeri-negeri rempah untuk membesarkan rempah mereka. Keadaan ini dapat digambarkan menerusi Duarte Barbosa yang berkata, sesiapa yang menguasai Melaka, dia dapat menguasai perdagangan dunia. Seterusnya, saya akan sambung kepada perkembangan Melaka. Pada tahun 1414, Raja Iskandar Shah yang dikenali sebagai Parameswara mangkat pada tahun tersebut dan diwarisi oleh anaknya, Megat Iskandar Shah daripada tahun 1414 sehingga 1424. Baginda kemudian digantikan dengan putera baginda, Sri Maharaja, yang kemudiannya mengambil geran Sultan Muhammad Shah Melaka daripada tahun 1424 sehingga 1444. Pada kemangkatannya dalam tahun 1444, beliau diganti oleh putera bongsunya daripada isteri kedua baginda yang dikenali sebagai Puteri Rokan, iaitu Raja Ibrahim. Disebabkan Mukris Akasop sebenarnya adalah
oleh sepupu Puteri Rokan. Orang-orang besar Melaka tidak setuju dan telah membunuh Raja Ibrahim dan dimakamkan dengan gelaran Sultan Abu Syahid. Seterusnya, kekandar Raja Ibrahim, Raja Kasim, anak isteri putera Tunbati, menaiki tahta pada tahun 1445 dan memakai gelaran Sultan Muzaffar Shah daripada tahun 1445 sehingga 1456. Beliau menaiki tahta tersebut dan mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi negeri tersebut. Mendakwa pendakwa Islam dihantar ke seluruh kepulauan Melayu oleh Sultan ke Jawa, Borneo dan Filipina. Sebahagian besar penduduk Asia Tenggara pada ketika itu beragama Hindu. Semasa pemerintahannya, pihak Siam membuat 2 serangan ke atas Melaka. Serangan pertama pada tahun 1445 diketuai oleh Awi Shakra melalui darat tidak jauh dari Muar, tetapi ditewaskan oleh Tun Perak dan Tun Hamzah yang lebih dikenali sebagai Tok Bungkuk. Serangan kedua pihak Siam pada tahun 1456 yang diketuai oleh Awi Dicu melalui laut dan sekali lagi telah ditewaskan oleh Tun Perak dengan mudah. Selepas 2 kekalahan di darat dan di laut, Siam tidak lagi mencuba untuk menyerang Empayar Melayu Melaka. Tun Perak telah dijadikan sebagai bendahara dengan gelaran Bendahara Paduka Raja. Beliau berkhidmat di bawah 4 sultan dan merupakan tulang belakang kepada perkembangan Melaka kepada mercu kekuasaan di Kepulauan Melayu. Terima kasih saudara Adaha. Baiklah, saya akan menceritakan hubungan Melaka dengan negara China. Pertama sekali, Melaka mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan dinasti Ming di negara China. Disebabkan ini, Melaka berkembang menjadi pelabuhan penting di pesisir barat Semenanjung Malaya kerana mereka mendapat perlindungan di bawah Ming. Maksudnya tak ada siapa yang berani kacau mereka. Baiklah, bagaimana pula hubungan diplomatik antara Melaka dengan China mula berkembang? Okey, hubungan diplomatik antara Melaka dan China mula terkembang atau terjalin apabila Laksamana Yin Ching melawat Melaka pada tahun 1404 dan disusuli dengan lawatan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1405 dan 1409. Selain itu juga, para Meswara memohon perlindungan daripada China. Disebabkan itu, Melaka bersetuju menjadi negeri di bawah naungan China dan juga China telah menggunakan payung kuning, cap moho dan sepersalinan pakaian sebagai tanda pengiktirafan kerajaan China kepada Melaka. Dalam masa yang sama, Melaka juga menghantar utusan ke China. Baiklah, tajuk yang seterusnya saya akan ceritakan dalam di bawah tajuk Kesultanan Melayu Melaka, iaitu faktor kegemilangan Melaka. Baiklah, pertama sekali, seperti yang umum kita semua tahu, faktor kegemilangan Melaka ini ialah kedudukan Melaka yang strategik yang menyebabkan jalan perdagangan antara China dan India jalan masuk yang sesuai untuk kapal berlabuh kerana pelabuhannya yang dalam dan juga terlindung daripada angin monsun. Seterusnya, faktor kestabilan politik di negara Melaka ketika itu dalam sistem pentadbiran Melayu baik dan teratur yang menjamin keselamatan nyawa dan harta benda. Dan terakhir sekali, faktor kegemilangan Melaka ini ialah tindakan raja-raja memeluk Islam dan menggalakkan pedagang-pedagang yang datang ke pelabuhan Melaka untuk memeluk Islam. Dalam masa yang sama dapat menyebarkan agama Islam kepada pedagang-pedagang lain. Terima kasih saudara Zuhdi. Saya Mahmud Irfan. Okey, tajuk yang saya bentangkan pula ialah tentang pentadbiran yang sistematik dan juga kejayaan Melaka yang turut dikongsikan oleh saudara Zuhdi sebentar tadi. Yang pertama, bagi melicinkan urusan pentadbiran Kerajaan Melaka, Sultan Melaka mengadakan satu urusan pentadbiran yang dikenali sebagai Sistem Pembesar Empat Lipatan. Sistem Pembesar Empat Lipatan terdiri daripada 4 kumpulan, iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan juga Laksamana. Sistem Empat Lipatan juga dibantu oleh Sistem 16, Sistem Pembesar 32. Oleh itu, tugas pembesar merupakan menjaga keamanan atau kutip cukai dan juga bekalkan tenaga tentera beserta dengan pembesar diberi tugas pembesar ialah menjaga keamanan. Tugas pembesar menjaga keamanan dan juga mengutip cukai serta membekalkan tenaga tentera. Juga pembesar diberikan kawasan untuk mereka memelihara. Yang kedua pula ialah tentang kejayaan Melaka atau lebih dikenali sebagai kegemilangan Melaka yang telah
disampaikan oleh saudara Zuhdi sebentar tadi. Selepas Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan yang baru menggantikan kerajaan Sriwijaya, Melaka berjaya mencapai kejayaan yang lebih besar kesan daripada faktor perdagangan yang berkembang pesat. Melaka yang pada mulanya merupakan sebuah kerajaan kecil berkembang mengambil alih peranan pusat perdagangan yang dulunya dipegang Sriwijaya. Kejayaan menarik tumpuan perdagangan dari Sriwijaya ini mengangkat martabat Melaka menjadi satu martabat yang tinggi serta menjadikan kuasa besar dapat menaungi segala negeri-negeri kecil di sekepulauan Melayu. Keupayaan Melaka telah menyebabkan sebilangan negeri yang dulunya berada di bawah kekuasaan Siam dan Jawa meminta naungan dan perlindungan daripada kekuasaan Melaka. Manakala Pasai pula sebagai abang tua dalam perdagangan dan agama sentiasa berkirim salam dengan Melaka untuk menjaga hubungan diplomatik bersama kerajaan Melaka. Bukti kemunculan Melaka juga sebagai satu kuasa besar yang baru ialah Melaka telah 2 kali berjaya menghalang menangkis serangan Siam dan akhirnya berjaya menguasai Kelantan. Hal ini menunjukkan Melaka bukan sahaja berjaya mencontohi kejayaan Sriwijaya malah dalam perdagangan tetapi juga dari segi perluasan kuasa tanah Melayu. Penggunaan laluan maritim pantai timur Tanah Melayu menjadi bertambah penting ketika zaman keagungan perdagangan maritim bermula abad ke-14 hingga abad ke-16. Kejayaan Melaka memainkan peranan sebagai sebuah pelabuhan interport baru dapat dilihat dalam 3 bentuk, iaitu bertindak sebagai penerima atau pembeli barang-barangan, menjadi pengantara menemukan pedagang timur dan barat termasuk Nusantara, dan juga bertindak sebagai penyebar barang-barangan yang dibawa ke Melaka. Walaupun Melaka merupakan warisan kerajaan Sriwijaya, namun pencapaian Melaka adalah berlainan daripada Sriwijaya kerana Melaka merupakan tempat yang menjadi asas kepada pegangan yang menjadi nadi menggerakkan seluruh kegiatan pemerintah dan rakyatnya sehingga kini. Dan saya akan menyambung kisah selepas kejayaan Melayu Melaka yang disampaikan oleh saudara Ifan, iaitu kejatuhan Melaka. Kejatuhan Melayu Melaka. Pada tahun 1488, Sultan Mahmud Shah mewarisi Melaka yang telah mencapai kuasa. Melaka menjadi pusat dagangan yang unggul di Asia Tenggara. Pemerintahan beliau mempunyai mengalami rancangan jahat dan kasih sayang. Ayahandanya Sultan Alauddin Riayat Shah mangkat pada usia yang masih muda. Oleh itu, baginda menaiki takhta ketika masih muda. Pada tahun 1509, Diego Lopes de Esquerra dengan 18 kapal dari Angkatan Diraja Portugal tiba di Melaka. Orang tempatan panggil Diego Bengali Putih. Sultan Mahmud Shah menghalau Portugis kerana orang-orang Portugis mengusik perempuan. Lalu 20 orang anak kapal Portugis ditahan oleh Sultan. Pada tahun 10 Ogos 1511, sebuah armada laut Portugis yang besar dari Goa, India diketuai oleh Alfonso membuat beberapa permintaan membina markas. Portugis berjaya menawar kota Melaka pada 24 Ogos. Selama 10 hari beliau tiba di Melaka. Melaka tewas disebabkan si Kintol telah membocorkan maklumat kekuatan pertahanan Melaka. Sultan Ahmad Shah, ayahandanya Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya mundur ke Melaka Muar, kemudian ke Pahang. Mereka semua gagal meminta pertolongan oleh orang Cina. Pada tahun 1525 pula, Laksamana Hang Nadim berjaya mengepung kota Formosa sehingga pihak Portugis terpaksa membuat catuan makanan dari Goa. Pada tahun 1526, pihak Portugis membalas dengan menghantar sekapal besar diketuai oleh Pedro dan beliau memusnahkan ibu kota Bentan. Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar, Sumatera. Saya akan menceritakan perkara yang terakhir dalam video ini tentang Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Melaka diasaskan pada tahun 1262 Masih. Okey, kita mula dengan perkara yang pertama.
Kerajaan Negeri Melaka telah mengisytiharkan bahawa permulaan Kerajaan Melayu Melaka telah bermula atau wujud 140 tahun sebelum keterlibatan para miswara di Melaka pada 1402 Masihi. Hal ini sekaligus mengiyakan penemuan artifak lama Melaka yang jarang didengar yang menjelaskan teori penubuhan Melaka bermula pada tahun 1262 Masihi. Keputusan memilih tarikh 1262 Masihi sebagai penubuhan dan pengasasan Kerajaan Melayu Melaka diputuskan hasil kesepakatan menerima pendapat kajian selama setahun oleh sepasukan penyelidik yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Melaka menerusi Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia iaitu IKSEP. Keputusan tersebut dicapai pada seminar tahun pengasasan Kerajaan Melayu Melaka anjuran IKSEP bersama Universiti Malaysia, Universiti Malaya iaitu UM, Seterusnya Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Kolej Universiti Islam Melaka KUIM yang diadakan pada 31 Mei 2010. Pertemuan tersebut juga turut disahkan oleh Universiti Sains Malaysia iaitu USM yang membuat kajian terhadap perkara tersebut pada 10 Oktober 2011. Sekian, terima kasih daripada kami berlima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.